tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapat kita hadir untuk melakukan salat pada maghrib secara berjemaah, dan di antara kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduki di majlis ilmu yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan dapat kita beramal dengannya insya-Allah. Jadi dengan tidak menengahkan masa majlis, setengah-setengah waktunya menyebut Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Syawal, bulan mulia. Marilah kita muliakan majlis ilmu taman surga yang indah mulia ini. Kalimah tayyibah, kalimah indah, kalimah mulia memuji ilahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram, wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول
Rasulullah ya dzal jalali wal ikram والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا الله Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Amitsna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah itu ialah mereka yang beriman pada Allah serta hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut selain Allah. Mereka itulah, kata Allah, mudah-mudahan akan mendapat hidayah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur pada Allah kita dapat bertemu di minggu terakhir Syawal. Ya, walaupun jadual kita awal-awal dulu ya, cuba nak bertemu di bulan Ramadan ya, tapi suatu perkara tak dapat dielakkan, kita bertemu di bulan Syawal. Alhamdulillah. Ini minggu terakhir Syawal, bermakna lagi dalam seminggu ini lebih kurang ya, kita akan berpisah dengan Syawal. Ya, pada saat ini wajar kalau kita menilai balik ya, bagaimana prestasi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ya, puas hati ke tidak gitu. Ada orang dia tanya, macam mana Ramadan? Okey. Puas hati tak? Puas hati Ustaz. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, orang beramal untuk mencari ridha Allah, dia tidak akan ya pernah merasa puas hati. Mesti ada kekurangan. Kan? Okeylah, dia dah banyak baca Quran, tapi dia mesti fikir, aku patut boleh baca lebih banyak lagi. Begitu. Ya. Nah ni. Bismillah. Aku patut buat lebih baik lagi. Ini mengapa? Sebab kita tak tahu apakah Allah terima ibadah kita ataupun tidak ya. Tak ada siapa yang pasti. Malah pada saat ini orang yang beramal untuk mencari ridha Allah itu rasa cemas, resah, gelisah ya. Apakah yang dia buat di bulan Ramadan itu mendapat
untung atau rugi. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, rubba shaim, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Ada orang kata, ya terserah, aku dah buat yang terbaik, terserah, Allah nak terima, terima, tak terima, ya sudah. Perhatikan anak kita. Bila kita suruh anak kita buat satu kerja, ada dua jenis anak. Satu akan buat sekadar buat. Dah buat, dah. Kan? Bila maknya tengok, macam ini kau buat, dia kata apa? Dah untung mak, aku buat juga, katanya. Ada tak anak kita macam ni? Ada tak? Tapi ada anak, bila disuruh buat sesuatu, dia akan buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia buat bukan sekadar buat, tapi nak menggembirakan hati ibu dia. Lepas dia sapu, dia tengok lagi, oh atas meja tak kemas, dia kemas meja. Oh langsir, oh sawang. Tapi kalau anak yang lebih kurang ni, sapu rumah mat, ambil sapu, dah. Ya Allah, atas meja bersepah, bawah cushion bersepah, belakang cushion sepah. Dia tak ada inisiatif untuk buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab dalam hatinya tak ada niat untuk menggembirakan hati ibu. Macam itulah kita ni tuan-tuan. Kita berpuasa sebab apa? Sebab dia wajib. Kalau kita berpuasa sebab dia wajib, kita buatlah sekadar buat. Tapi kalau kita buat puasa untuk meraih ridha Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tiap malam kita baca doa tu. Perasan tak? Tiap malam. Tapi sebab mungkin tak ada orang sebut apa maknanya, kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keredaanmu dan surgamu. Kalau kita berpuasa sebab dia wajib, kita sekadar buat, tak makan, tak minum, tak korek telinga, tak korek hidung, ya tak? Oh okey, aku dah buat dah. Tapi kalau dia buat untuk cari ridha Allah, dia akan jaga mata, dia akan jaga telinga, dia akan jaga hati, ya tak? Dia akan perbanyakkan bacaan Quran, dia akan perbanyakkan i'tikaf, dia akan buat semua yang baik sebab dia nak ridha Allah. Kita ni masuk kategori mana ni? Ya tak? Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, apa tanda seorang itu diterima amalnya bulan Ramadan? Bagi saya soalan ni sama kalau orang tanya, apa tanda orang tu dapat haji mabrur? Sama. Apa dia? Ada perubahan. Dia balik haji lain, tak sama macam dia sebelum haji. Ya tak? Sebelum haji tak rajin ke masjid, tak rajin ke surau, malas baca Quran, ya tak? Malas dengar kuliah. Lepas haji, Masya Allah, cara pakaiannya pun berubah, cara cakapnya berubah, dah berhenti merokok, tak mau lagi dah, ya tak? Pokoknya lebih baiklah dia selepas haji, lebih baik dari dia sebelum haji. Itu tanda dia dapat haji mabrur. Tapi kalau lepas haji makin teruk, ya, itu bukan haji mabrur, itu haji dam. Itu haji dam, main dam kan. Sebelum haji baik, jalan setapak, lurus ke depan aja. Lepas haji, makan keliling. tam. Dia boleh lompat, dia boleh lompat jauh. Sebelum haji tak boleh lompat jauh, setapak ya. Itu dia, ya. Kalau tanya saya, apa kesan Ramadan? Ada perubahan lah. Ada perubahan.
Kalau tak berubah itu ujian besarlah untuk kita, saudara. Betul lah. Ya. Macam mana Ustaz ya? Seorang kawan ini dia kata, sejak Syawal ini, sejak habis Ramadan, rasa malas lah Ustaz. Ini kawan saya lah, kawan saya yang di sana. Tak tahu lah kawan yang di sini macam mana. Ini kawan yang di sana yang bertanya nih. Kawan di sini saya tak tahu. Bismillah. Jarang-jarang kuliah maghrib dapat orange juice. Nikmat betul. Ada tak rasa makin malas? Ada tak? Malas nak puasa, malas nak baca Quran, kan? Malas nak pergi surau masjid, malas. Ada tak? Ada? Ya, manusia biasa bang. Kalau ada, mari kenal apa itu malas. Malas adalah salah satu dari 8 perkara yang Nabi ajar kita untuk berlindung dengan Allah. Dalam satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu apa? Malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 perkara. Minta lindung daripada ham, resah, gelisah tak tahu pasal. Ya, tak tenang. Ya. Hazan, sedih, duka cita, murung. Ya. Minta lindung dari Allah, dengan Allah dari sifat ajaz, lemah. Lemah, tak upaya. Ya, nak bangun pun Allah lemah, nak buat apa pun lemah. Kasal, malas. Yang keempat, minta lindung daripada jubni, sifat takut. Wal bukhli, yang keenam, sifat kedekut. Dan minta lindung dengan Allah dari beban hutang, ghalabatid dain, wa qahrir rijal, dan tekanan manusia. Tekanan. Ada orang yang menakutkan kita, yang mengongkong kita, hingga kita rasa takut. Enggak? Di pejabat kita ada tekanan, di rumah kita ada tekanan. Ya Allah, ya hilang kemerdekaan. Qahrir rijal itu begitulah sifatnya. Ya. 8 perkara. Satu daripadanya kasal, malas. Apa dia malas? Selama ini kita beristiazah, kita berlindung dengan Allah daripada apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Ini aku berlindung dengan Allah dari sifat malas. Rupa-rupanya malas itu adalah senjata syaitan untuk mengganggu manusia. Malas tadi, dia tak boleh halang kita sembahyang, sebab kita ni ada iman lagi, insya-Allah. Kalau sampai tinggal sembahyang, tak ada iman. Ada iman lagi lah, walaupun lewat sembahyangnya, ya ada. Tapi tinggal tak tinggal. Cuma dia hasut kita untuk malas. Hingga Quran sebut la yaqumuna illa kusala. Ya. Mereka tidak menegakkan solat melainkan dalam keadaan malas. Malas. Ya. Syaitan tak dapat hasut kita untuk buat maksiat, insya-Allah. Sebab kita masih ada iman. Kalau sampai kita buat maksiat, maka waktu itu kita hilang iman. Tapi syaitan hasut kita supaya malas untuk buat baik. Malas, malas, malas. Malas itu adalah senjata syaitan. Kadang-kadang anak kita malas, disuruh malas,
Suruh bangun malas, apapun malas. Kadang-kadang kita kata apa? Biasalah Ustaz, budak-budak malas. No, budak-budak rajin. Orang tua biasa malas sebab dia penat. Budak ini sifatnya apa? Energetik. Budak sifatnya bertenaga. Tak percaya, suruh main bola 2 jam. Tahan? Tahan tak? Tahan. Coba pakcik main bola 2 jam. Semput 10 minit sudahlah. Budak 2 jam, 3 jam, oh, tak ada masalah ya tak? Oh, tapi bila di rumah suruh pegang penyapu, malas lama ya tak? Betul? Anak dara kita, Masya Allah, nak keluar rumah, tu dia, dress up, cantik. Tapi nak kemas bilik tidur punya malas, nak lipat selimut pun malas, nak kutip tu sudah dalam kotor tu maknya juga yang kutip. Betul tak betul ni? Kenapa begitu? So malas ini bukan sifat semula jadi. Malas ada gangguan syaitan. Betul. Simptom tanda gangguan syaitan itu malas. Ya, kalau sampai tidur tak bangun-bangun, ya biasalah budak sekarang Ustaz, kalau tidur tak cukup 10 jam tak bangun. No, itu luar biasa. Saya pun rasa budak juga dulu. Tapi kalau time kita buat sesuatu kita excited, tak tidur pun tak apa. Budak bukan? Dia boleh overcome, dia boleh atasi mengantuk, dia boleh atasi kepenatan. Budak semangatnya lain. Betul, saya umur 20-an kalau bawa kereta 5 jam, 10 jam tak ada masalah, berhenti isi minyak ya. Sekarang 2 jam, 3 jam pun penat, terasa ya. Sebab tu kalau ada budak-budak muda ya, mengantuk, itu bukan dia tu. Itu simptom gangguan syaitan. Betul ya, hati-hati. Kasal ya, kasal. Maka ini gangguan syaitan. Dan ingat Ramadan bukan bulan perang. Ramadan bulan latihan. Perang apa? Musuh tak ada, musuh di penjara, musuh di belenggu kan? Jadi yang kita buat tu apa? Latihan. Oh, patutlah hebat, nampak hebat sebab latihan ya tak? Namanya pun latihan. Pakai peluru bukan peluru betul, peluru kapur, kena tak mati punya kan? Sebab tu nampak hebat. Oh, mau nampak hebat lah time latihan kan? Tapi berakhir Ramadan, masuk Syawal, musuh kita pun bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bebas. Apa jadi? Bermulalah peperangan sebenar. Oh, jadi yang Ramadan tu bukan perang Ustaz? Tak, ada tu latihan ya, sebab tu nampak hebat kan? Lepas hari Ramadan apa jadi? Ramai terkorban. Ramai syahid ya tak? Mana pergi ramai-ramai dulu tu? Mana pergi? Ya tak? Itu nak pulihkan tu makan bulan tu. Nak pujuk balik, nak beno balik. Kenapa? Dia dah terkorban. Sungguh. Waktu setengah tempat saya bagi tahu, jangan lambat sangat mula kuliah. 2 minggu cukup. Ini ada sebulan cuti. Sebulan cuti, nak mula balik besok. Alamak. Betul. Ini kira awal saya tengok tu dah ada 24 hari bulan dah mula dah. Okey lah kan? Awal jugalah. Masih ada lagi yang tak mula. Kenapa? Jamaah belum ada Ustaz. Memanglah tak ada. Kenapa? Dah korban semua dah, syahid semua dah. Tapi kena build up balik, kena bina balik. Tak boleh kan? Itu orang tanya saya, kalau gitu kenapa Ustaz kita buat benda di bulan Ramadan, kita tak boleh bertahan lepas Ramadan? Kenapa? Ada 2. Pertama, sebab latihan kita tak sempurna. Kedua, sebab apa yang kita buat di bulan Ramadan
bukan kerana Allah. Betul. Benda kalau buat tidak kerana Allah ni sekejap je. Betul. Contoh, ramai tak datang masjid masa Ramadan? Ramai? Ramai, penuh. Hai tak? Dia datang kerana Allah ke kerana Ramadan? Kerana Ramadan. Cuba tanya dia, engkau aku tak pernah nampak, tapi sekarang tiba-tiba nampak pula. Ustaz, dia kata, bulan Ramadan, hormatlah sikit. Mana dia datang sebab Ramadan. Berakhir Ramadan, kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia datang masjid surau kerana Allah, lepas Ramadan ada Allah tak? Ada. Baru ni saya tengok dalam Facebook, Amboy, dia kata setelah beberapa minggu rasa rindu dengan Ramadan. Amboy, sedap ayat. Saya kata kalau rindu Ramadan, tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Tapi kalau rindu Tuhan yang memiliki Ramadan, Tuhan ada hari-hari. Rindu Ramadan tapi tak rindu Tuhan. Saya tengok posting dia, rindu Ramadan. Kalau rindu Ramadan, ya tunggulah tahun depan. Ramadan datang insya-Allah tahun depan kalau panjang umur. Tapi sepatutnya bukan rindu Ramadan, rindu dengan Tuhan yang mencipta Ramadan. Maka kalau rindu Allah, datanglah rumah Allah. Rindu Ramadan, ya tunggulah Ramadan. Tapi kalau rindu Allah, datang rumah Allah. Berapa ramai yang baca Quran kerana Ramadan? Ya, tadarus Al-Quran kerana Ramadan. Penuh masjid, Masya Allah. Lebih 10 grup, 10 kumpulan. Ramainya Ustaz. Jamaah pun heran. Tapi lepas-lepas Ramadan, tak nampak yang tadarus tu. Kenapa? Sebab dia baca Quran bukan kerana Allah, tapi kerana Ramadan. Ambil nama, kalau khatam nanti malam 27 ada majlis khatam Quran, dapat hadiah. Di sini hadiahnya apa? Tak ada. Ada kain pelikat, wang 20. Malah setakat tu je lah. Nak kain pelikat, nak wang RM20. Tapi lepas tu habis. Bermakna dia buat ibadat di bulan Ramadan tidak ikhlas. Tu je. Ya ke Ustaz? Takkanlah kita buat tak ikhlas, habis kita buat sungguh-sungguh. Iyalah, kita buat memang sungguh-sungguh, tapi sebab Ramadan, roh Ramadan, semangat Ramadan. Ada orang sebab ikut-ikut pergi masjid ramai. Sebab ramai Ustaz, dia kata seronok, dia kata. Bila seronok ramai, seronok. Bila tak ramai, tak seronok. Yang tak ramai tu sebab engkau tak datang. Kalau engkau datang, ramailah juga. Berapa ramai kaum muslimat kita yang pakai tudung bulan Ramadan? Kerana apa? Kerana Ramadan. Ada juga yang bertahan, alhamdulillah. Ada yang saya kenal, alhamdulillah, dah masuk Syawal ni, jumpa hari tu, lekat lagi tudungnya, okey lah. Tapi kebanyakannya tak adalah. Dia pakai letak gitu, lepas Ramadan habis. Kenapa? Dia pakai tudung kerana Ramadan. Sebab itu, benda yang kita buat ikhlas kerana Allah, itu bertahan. Itu bertahan. Anak kita pun kadang-kadang berangin juga. Kejap baik, kejap tak peduli. Ya tak? Kejap rajin, bukan main dia ni. Amboi, tak disuruh, dia kemasnya rumah. Rupanya ada dia nak tu. Ya tak? Macam kita lah juga. Kalau perang dia kata apa? Baik ada makna tu, kan?
Tapi kalau dia baik karena Allah, tak kira lah, kan? Nak minta duit, kita minta duit, dia buat baik. Kenapa? Dia tahu di bawah telapak kaki ibu itu ada syurga. Jadi keikhlasan. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik amal ialah yang dibuat secara berterusan, walaupun sedikit. Itu tanda ikhlas. Daripada banyak tapi bermusim. Ramadan yang baru ini, minggu yang kedua, saya pergi kuliah di Selayang Baru. Ada satu surau namanya Surau Mustaqim. Sambil-sambil jamuan, dorang cerita, minggu lepas Ustaz, hari Selasa lepas ada jamaah meninggal. Orang tua 80, badan besar, dia tak sehat, jalan bertongkat. Tongkat pun yang tapaknya 4 tu kan, jalan. Tapi dia meninggal di masjid di surau ketika berbuka puasa. Dorang buka dengan tamar, minum sikit, lepas tu sembayang, lepas tu balik semula makan. Ketika nak makan, dia tumbang, mati. Maka keluarga pun sepakat setuju, jenazahnya tak bawa ke rumah sebab besar, ya. Maka simpan aja di surau. Malam tu mereka baca Quran sampai ke pagi. Esok pagi dimandikan cantik bersih, satu najis pun tak ada. Ya, keluarkan satu najis pun tak ada. Ialah perut kosong, ya, dan badannya harum. Nak jadi cerita, lepas beberapa hari anaknya datang, serahkan. Dia ada buku nota, dia rajin, dia dengar kuliah, dia rajin tulis. Macam kita lah rajin tulis. Macam-macam kita ni. Bismillah. Jadi buku notanya tu di bahagian depan ada semacam doa lah. Dia bukan doa juga, kehendak dia, keinginan dia. Tahu apa dia tulis? Mati di Surau Mustaqim, hari Selasa. Cuma tarikh tak sebut. Betul, dia mati di Surau Mustaqim hari Selasa. Allahu Akbar. Jadi timbullah benda macam ni. Mulalah orang nak tahu apa amalnya. Biasa-biasa dia baca Quran, dia pencen polis. Dia baca Quran pun tak seberapa tu juga kan. Tapi dia istiqamah. Pertama, dia macam mana pun dia sampai ke surau. Kalau tak sampai tu, maknanya tak boleh bangun lah tu. Selagi dia boleh bangun, dia akan pergi surau. Walaupun dengan susah payah, dengan bertongkat, datang juga. Satu. Kedua, di kalangan budak-budak, dia dipanggil dengan Tok Seringgit, Atok Seringgit. Kenapa? Tiap Jumaat, ini amalannya sejak orang kenal dia di situ, tak pernah miss. Tiap Jumaat jumpa budak, Seringgit je. Tapi dia buat berterusan, ya, itulah amalan dia, kan? So itu yang saya kata, amalan walaupun sedikit tapi ikhlas, teguh, mantap. Daripada yang banyak tapi bermusim, musiman. Musim Ramadan sedekah, lepas tu hilang, tak sedekah, kan? Ya, dia ni konsisten walaupun dia pencen, ya, atau Seringgit, kan? Dan amal yang ikhlas inilah yang paling ditakuti oleh iblis. Iblis tak takut sembahyang 20 rakaat tarawih tu. Dia tak takut. Oh, berapa 20 rakaat, tak kisah, kata iblis. Kenapa? Dia tahu tak ikhlas. Dia tahu musim. Cuma lepas Ramadan ada lagi sembahyang sunat? Tak ada. Duha pun tak ada, tahajud pun tak ada, apa pun tak ada, ke surau pun tidak ada.
Iblis tak takut kita baca Quran satu hari satu juzuk. Bulan Ramadan khatam 30 juzuk, dia tak takut sebab dia tahu musim. Yang iblis takut ni amal yang kita buat ikhlas. Tanda ikhlas, kita buat secara berterusan walaupun kecil. Betul kan? Kan? Dia macam tu. Dia ke depan isi minyak, okey, jalan. Alright. Ni anak ya, bukan cucu. Ada cucu. Alhamdulillah. Baik. Iblis bila dia keluar, dihalau daripada surga sebab enggan sujud pada Adam, maka iblis diusir dari surga. Apa dia minta? Apa permintaan iblis pada Allah? Dia minta supaya dipanjangkan umur sampai kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku biar hidup sampai hari kiamat. Masya Allah, Tuhan kata, lamanya kau nak buat apa? Dia jawab, aku nak sesatkan Bani Adam, anak cucu Adam. Sebab dendamnya kepada Adam, dia minta panjang umur, hidup sampai kiamat supaya dia boleh sesatkan anak cucu Adam. Bagaimana kau nak sesatkan? Kata Allah, la uzayyinannahum ajma'in, aku akan hias dunia ini untuk mereka hingga yang buruk nampak baik dan yang baik nampak buruk. Hari ini berlaku tak berlaku? Ya. Hari ini yang halal nampak haram, yang haram nampak halal. Rasuah kan haram, tapi ini bukan rasuah, ini commission. Jadi kalau commission halal, halal. Kerja siapa ni? Kerja siapa? Kerja iblis. Iblis berjaya menghias suatu yang haram hingga kelihatan tak haram. Ini bukan rasuah, ini derma. Derma. So bila derma tak haram, kan? Kerja siapa ni? Kerja iblis. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Hadiah pula, kan? Terima itu, terima ini, terima itu, mengaku terima, tapi itu hadiah. Hingga benda haram nampak halal. Kerja siapa ni? Kerja iblis. Yang terkini lagi hebat. Dia Islamkan, ya, istilah tu. Ini bukan rasuah, ini infak. Infak pula dah. Infak. Ini semua bagaimana iblis, dia panggil talbisul iblis. Iblis menghias, iblis menggoda hingga benda yang baik nampak tak baik, benda yang buruk nampak baik. Saya tak jumpa lagi di Malaysia ni akhir-akhir ini satu isu yang semua kata salah, hitam. Mesti ada kata salah, ada kata betul, ada kata hitam, ada kata putih. 1MDB. Salahkah betul? 2.6B. Apapun isu akhir-akhir ini, kan, mesti ada yang mengatakan okey, ada mengatakan tak okey. Walhal dalam Islam haram tetap haram. Ada mufti bercakap pasal 1MDB. Kan? Tak ada. 2.6B pun tak sebut. Tak ada.
Kan? Kenapa jadi begitu? Bagaimana iblis menghias? Betul lah tuh. Ini dah janji iblis. Ya Allah, aku akan hias dunia ini. Hingga yang salah pun dia tak boleh kata salah. Mungkin kerana nafsunya, atau mungkin kerana dia sudah terperangkap dalam perangkap iblis, mana iblis sudah menjadi hamba iblis. Ya tak? Betul. Hari ini orang persoalkan, kenapa mufti tak bercakap isu yang besar seperti ini? Ini isu besar nih, bukan isu kecil. Ya. Ini isu besar. Ini isu pecah amanah, pengkhianatan. Yang Nabi sebut, apabila amanah dikhianati, tunggu saat kehancuran. Inilah dia nih, amanah dikhianati. Berpuluh bilion uang rakyat dikhianati. Bukan setakat kita tak kata apa, Tok Mufti pun tak kata apa. Takut satulah, mungkin sebab mulutnya dah penuh dengan kalimah yang sedang famous hari ini, dedak. Dedak. Saya kata, boy, dedak. Dedak ni, yang makan dedak ni bukan manusia. Tapi dah macam itulah. Oh, marah dia kalau kita kata, ya, kamu ni dah makan dedak, jadi marah dia. Jangan hina, aku manusia, dia kata. Dah, Quran pun sebut. Quran sebut, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka itu dengan manusia dan jin. Mereka ada akal tapi tak berfikir. Mereka ada hati, mereka tak merenung. Mereka ada mata, tak melihat. Ada telinga, tak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adal, malah lebih sesat dari binatang. Quran sebut. Jadi kalau kita makan dedak, jangan marah, Quran sebut. Sebab an'am, binatang, memang makan dedak. Oh, marah dia. Betul bang. Habuan. Ini kerja siapa? Kerja iblis. Hiasi dunia ini. Akhirnya akhirat tak nampak. Yang nampak habuan dunia. Sebab itu ya, ulama-ulama dulu sanggup dipenjara, sanggup dihukum sebab tak mau terima habuan-habuan dunia. Tak maunya. Imam Syafi'i dipenjara, Imam Malik, Abu Hanifah dipenjara, Imam Ahmad tidak dipenjara tapi dihukum, dirotan. Kenapa? Tak mau terima jawatan, sebab jawatan itu seolah-olah macam habuan. Bila pegang jawatan, dah tak boleh nak bercakap. Betul. Jaga sungguh. Imam Syafi'i pernah dia hadiahkan satu jubah oleh raja. Oh, bila raja bagi jubah, bukan macam ini bang, cantik, kainnya halus macam sutra, ada benang emas di tepi. Bila Imam Syafi'i pakai, semua orang tengok, bukan dia, tengok jubahnya. Dia pergi satu majlis makan-makan lah. Dari awal sampai, semua orang tegur jubahnya, pegang jubahnya, semua puji jubahnya. Last sekali apa jadi? Time makan, dia pun ambil kuah tu, dia lumur kat jubah. Dia ambil kuah ni, kuah macam kari ke apa ke tu, dia lumur kat jubah dia. Ya Syekh, kenapa dikotorkan jubah? Kenapa kuah-kuah disapu di jubah? Dia kata, yang layak untuk makan jubah aku, bukan aku, dia kata. Sejak aku datang, yang dipuji jubah aku, yang dipegang jubah aku, yang dicakap jubah aku. Aku ni tak ada nilai. Jubahnya pula, akhirnya tak makan, kasih makan jubah. Begitu sekali dia melihat. Allahu Akbar. Tak mau. Ya.
Imam Al-Fudail dijemput ke istana zaman Khalifah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid. Jemput ke istana, pegawai istana jemput, Tuan Syekh dijemput ke istana, Khalifah nak jumpa. Ada apa Khalifah nak jumpa? Khalifah nak bertanya tentang hukum. Oh, kalau Khalifah nak tanya bab hukum, minta Khalifah datang kemari, bukan ana ke sana. Alamak. Hah. Kalau Badrul Amin dipanggil ke istana, cancel ad-diniyah ni apa barang. Ya dah. Tentu jus di istana lebih sedap pada jus ini. Haha. Ya dah. Bila lagi nak jumpa khalifah, nak jumpa raja di istana. Tapi Fudail kata, "La. Panggil khalifah kemari." Alamak. Bayangkan muka pegawai istana tu. Mesti marah ya tak? Oh, leceh lah kau. Pergi je lah. Kau pergi, kau senangkan kerjaku. Nanti balik, dapatlah sikit habuan daripada raja. La. Tidak. Ini adab. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Allahu Akbar. Baliklah pegawai istana. Kenapa nak cakap dengan khalifah? Takut. Takut. Akhirnya Imam Al-Fudail tak mau datang. Dia kata, tuanku yang patut datang ke rumahnya kalau nak belajar ilmu. Khalifah terus, ayo bersiap, kita pergi rumah Al-Fudail. Terkejut pegawai istana, ingatkan dia nak marah, udah dia pergi. Sampai di rumah Al-Fudail, disambutlah. Fudail pegang tangan khalifah. Masya Allah, halusnya tangan khalifah, lembut, halus, putih kulit khalifah. Maklumlah kan, tak pernah pegang cangkul, tak pernah pegang sabit kan ya? Kan? Apa kata Al-Fudail? Kalau kita lah kan, kalau salam dengan YB ke, tuanku kan, buat tuanku, halusnya tangan tuanku, krim apa tuanku? Kan? Nak modek tu. Kuputih, pamoga, Pak. Dah Imam Fudail dia pegang-pegang, dia kata apa? Semoga tangan yang halus ini tidak dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Boleh bang? Berani? Itu dia. Subhanallah. Hebat. Ulama macam inilah yang diangkat oleh Allah. Dia cakap, orang dengar. Hari ini dia cakap, siapa nak dengar? Dan malah hari ini bukan dia cakap, umara cakap, ada kena dengar. Kan? Dia cakap, orang tak dengar. Semua tuan-tuan, sebab kekuatan, keikhlasan, ikhlas. Allahu Akbar. Ini semua kerja iblis. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku hari ini. Caca merbah, hancur kita ni. Hancur. Yang betul kata salah, yang salah kata betul. Orang yang salah dibiarkan, yang tak salah dihukum. Hari ini. Kerja siapa nih? Kerja iblis. Iblis dah janji dah, aku akan sesatkan anak cucu Adam, aku akan hias dunia hingga mereka melihat yang buruk sebagai baik, yang baik sebagai buruk. Illa nak sambung ayat tu kecuali aku akan sesatkan Bani Adam semua. Illa kecuali siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin, hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas ni bang, iblis tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa bang. Yes. Sebab tu nak bina ikhlas ni bang. Memang tak boleh. Walaupun kilauan emas tu menggoda, tapi haram, tetap haram. Walaupun pangkat itu menggoda bang, ketua kelas kan?
Yalah, ustaz baru cemburu lah tu, tak dilantik. Taklah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata, aku akan sesatkan semua kecuali hambamu yang ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, di bulan Syawal ini saya mengajak, mari kita benalah ya keikhlasan ini, walaupun sedikit lah kita buat, tapi kalau boleh berterusan. Contoh ya, Quran ni, kalau dulu kita baca 1 juz satu hari, lepas ni boleh tak baca hari-hari walaupun sedikit? Boleh? Berapa banyak boleh baca? 10 muka boleh? Kurangan lagi 3 muka? 1 muka? 1 muka. 1 muka berapa minit? Kalau nak baca 1 muka surat Quran berapa minit? Setengah jam? Oh, tu merangkak tu bang. Paling-paling 2-3 minit lah kan ya, 2-3 minit lah ya. Baik, satu hari Allah bagi 24 jam. Setakat 3 minit untuk baca Quran, banyakkah sikit? Boleh buat tak? Banyakkah sikit? Sikit kan. 24 jam Allah minta 3 minit je. Boleh? Boleh? Okey ya, janji ya, janji. Saya pun janji juga ni. Okey, puasa sunat ni. Boleh buat Isnin Khamis boleh? Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. Banyak ustaz. Nak kurangkan? Okey, kita kurangkan 3 hari sebulan. Dia panggil hari-hari putih. 13, 14, 15. Siapa puasa 3 hari ini seolah-olah buat puasa sebulan. 3 hari. Boleh? Allah bagi 30 hari. Nak makan, nak minum, makanlah. Aku minta 3 hari je kata Allah. Engkau tak makan, tak minum siang-siang, malam kau menterdarah lah. 3 hari. Boleh? 3 hari ni sikit ke banyak? Macam sikit ustaz, tapi macam banyak. Yang susah tu. Okey, 3 hari ya, 3 hari ya. Okey, bismillah. Okey, apa lagi? Ni sembahyang jamaah ni. Kalau Ramadan, masya-Allah ya, sembahyang jamaah sampai berpuluh-puluh rakaat lah. Lepas ni kita nak maintain berapa rakaat, berapa waktu? Yang kita boleh maintain yang minimal lah, tapi kita buat berterusan gitu. Maghrib, Isyak, Subuh boleh. Zuhur mungkin kita kerjakan di pejabat ke apa kan, yang otai yang pencen tu datanglah ya tak kan. Maghrib mungkin belum balik kerja ustaz. Okey, Isyak, Subuh boleh. Nabi kata apa? Barang siapa berjamaah Isyak diikuti dengan jamaah Subuh, seolah-olah ia qiyamul lail sepanjang malam. Boleh? Ni yang teringat saya satu cerita di satu kampung. Ini penutup lah ni cerita ni. Anak imam, anak darahnya cantik. Semua anak bujang di kampung tu teringin lah nak jadi menantu, tapi tak berani, syaratnya berat. Tiba-tiba ada seorang anak muda macam ni lah lebih kurang. Dia pergi melamar anak tuan imam. Boy, kamu tahu syaratnya? Apa syaratnya tuan? Kamu kena puasa hari-hari. Sanggup? Dia pun tanpa lengah, sanggup tuan. Kamu kena baca Quran, khatam Quran, bukan baca. Kamu kena khatam Quran tiap hari. Sanggup? Sanggup? Senyum aja. Tak sanggup. Dia pun tanpa lengah menjawab, sanggup tuan. Wih, hebat anak muda ni. Yang ketiga syaratnya, kau mesti qiyamul lail tiap malam. Sanggup?
Orang muda kata, sanggup tuan. Dia kata, biar betul budak ni. Dites bacaannya, dites tengok keluarganya baik. Oh, orang ni kata, imam ni kata, bila ada orang baik agamanya datang melamar anakmu, terimalah. Kalau tidak akan berlaku fitnah. Maka kamu terimalah. Lepas sebulan kahwin, dia panggil anak darahnya, anak perempuannya. Minah, mari sini. Macam mana suami kau? Alhamdulillah pak. Okey pak. Ada dia puasa hari-hari? Tak ada pak. Ada dia khatam Quran tiap hari? Tah macam tak ada pula pak. Ada dia qiyamul tiap malam? Tidur je pak. Maka dipanggillah menantunya. Mat, ini. Dulu sebelum kahwin ada 3 syarat bapak bagi. Ya pak. Kau buat tak? Buat pak. Puasa hari-hari? Puasa pak. Hari ini puasa? Tidak pak. Macam mana kamu kata kamu puasa hari-hari? Nabi kata pak, barang siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, seolah-olah ia puasa setahun. Pak, saya puasa 6 Syawal, tak pernah tinggal pak. Menantu bapak. Ada kamu khatam Quran hari-hari? Ada pak? Macam mana? Isteri kamu kata kamu tak baca Quran? Dia tak nampak pak. Apa kamu buat? Nabi kata, siapa baca Qul Huwallah, surah Ikhlas, itu menyamai 1/3 Al-Quran. Tiap hari saya baca 3 kali surah Ikhlas pak. 1 surah Ikhlas sama dengan 1/3. Kalau 3 kali, ya khatam Quran. Menantu bapak. Ada kamu qiyam tiap malam? Ada pak. Bini kamu kata kamu tidur? Ya pak, tidur juga pak, tapi qiyam pak. Macam mana kamu tidur tapi kamu qiyam? Saya tak pernah tinggal jamaah isya dan jamaah subuh. Paling tidak pun dengan istri saya. Berjamaah isya, berjamaah subuh. Nabi kata, siapa yang berjamaah isya diikuti dengan berjamaah subuh, seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam. Confirm menantu bapak. Ya tak? Boleh? 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 Nama? Bagi nama? Ya, semoga kita terus diberikan kekuatan untuk beribadat. Semoga kita terus istiqamah dalam beribadat hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan semoga jamaah ad-diniyah terus kuat, sehat insya-Allah ya, dan terus makmur, dan kita ajak lagi bina balik kekuatan jamaah kita ya. Semoga jamaah ad-diniyah terus mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah korban ya, siapa yang ingin melaksanakan ibadah korban di Kamboja dan Vietnam atau Vietnam ya, saya akan ke Vietnam Idul Adha nanti ya. Kita akan atur ibadah korban di Vietnam dan di Kamboja. Di Kamboja RM400 termasuk sekampit beras ya, sekampit beras. Kita tak nak bagi daging saja, bagi beras sekali. Di Vietnam RM500. Jadi boleh berhubungan saya insya-Allah. Tidur dah anak saya, masya-Allah, tidur dalam iman. Jadi semoga Allah terimalah amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami, sembuhkan penyakit kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di kalangan kami ya Allah. Peliharalah kami, keluarga kami, harta benda kami dari musibah dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.